Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk di dalam bahagian arus elektrik, voltan dan juga rintangan. Okey, jadi ni maksudnya kita masuk dalam standard pembelajaran yang barulah. Okey, di mana 7.1.4. Okey, kita akan merumuskan cas yang mengalir yang menghasilkan arus elektrik, dan 7.1.5 mencirikan arus, voltan dan juga rintangan serta unit-unit bagi ketiga-tiga ni. Okey, unit bagi arus, unit bagi voltan dan juga unit bagi rintangan. Okey. Jadi sebelum kita mula, kita nak tengok dulu sumber tenaga yang ada. Okey, jadi setiap benda yang berfungsi, contoh macam kipas, televisyen, termasuklah jam, semua ni memerlukan tenaga untuk dia berfungsi. Okey, jadi mana mai tenaga tu? Daripada ni lah ni, tiga-tiga ni. Okey, yang pertama ni kita sebut sebagai sel kering. Okey, so sel kering. Okey, jadi sel kering ni nama yang kita selalu sebut dia bateri lah. Okey. Okey, yang kedua, yang ni kita panggil dia sebagai generator ataupun penjana. Okey, generator ni selalu guna untuk apa? Selalunya macam gerai-gerai burger yang duduk tengah jalan kan. Okey, jadi depa nak buka lampu, nak guna untuk mungkin pasang kipas, dan kadang-kadang ada nak pasang speaker ke. Jadi depa memerlukan tenaga elektrik. So tak ada switch. Ni lah yang akan menjana elektrik, okey, pada gerai-gerai depa. Okay, sebab tu kalau kita tengok, sepatutnya kalau tengok, main mana ni tenaga elektrik? Switch apa tak ada kan? Inilah dia ni. Okay, generator. Dia menghasilkan tenaga elektrik kepada peralatan-peralatan abang burger tu. Okay. Kemudian, ni kita sebut panel suria ataupun solar lah. Okay, solar ni selalunya guna untuk rumah-rumah lah ni, selalu ada pakai panel solar ni. Okay, dia guna untuk water heater. Okay, nak panaskan air mandi, so dia guna ni, dia tak guna tenaga elektrik. Jadi ini adalah sumber tenaga. Okay. Okay, so kita nak tengok balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, kita tengok dulu cas elektrostatik yang kita belajar sebelum ni. Okay, cas elektrostatik adalah cas yang tidak bergerak. Nama pun statik kan, dia statik. Okay, jadi ni setiap cas elektrostatik ni dia ada dua jenis cas, okey, iaitu cas yang pertama adalah cas kita sebut sebagai cas positif ataupun nama lain dia adalah proton. Okey, cas yang kedua adalah cas negatif atau nama lain dia elektron. Okey, jadi antara dua ni yang bergerak adalah yang elektron. Okey, elektron yang bergerak, proton tidak bergerak. Okey, ingat yang bergerak adalah elektron, proton tidak bergerak. Okey, yang ni adalah penjana Van de Graaff. Okey, penjana Van de Graaff ni bila kita switch on dia, okey, dekat dia punya kubah ni akan berkumpul cas-cas positif. Okey, akan berkumpul cas-cas positif. Okey, penjana Van de Graaff. Dan bila kita buka switch, yang berkumpul di kubah dia adalah cas positif. Okey, ni kita dah belajar pada pelajaran sebelum ni. Okey. Okey, so sekarang kita nak masuk pada arus elektrik. Okey, so kita tengok dulu. Okey, cas elektrik diperlukan untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. Okey, jadi kalau tak ada cas elektrik, peralatan elektrik tidak akan berfungsi. Tapi macam mana terbentuknya cas elektrik tu? Okey, so tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan cas elektrik boleh dijana daripada sumber seperti penjana elektrik. Yang ni yang cikgu tunjuk tadi tu, iaitu generator, sel kering, iaitu bateri, dan sel suria. Okey, solar tadi tu. So tenaga mereka ni semua boleh mengalirkan elektrik. Okey, apakah hubungan cas elektrik dan arus elektrik? Okey, mari kita tengok di sini lah. Okey, so ni ada satu litar lah. Okey, kita sambungkan, ini penjana. Kenapa cikgu tak ni sana? Okey, so
Penjana Venn diagram. Okey. Kemudian yang ni adalah galvanometer. Galvanometer ni dia alat yang boleh mengesan arus elektrik yang kecil. Jadi dia boleh kesan kalau ada kecil punya. Okey, kemudian yang ni kita kata pipe dan menjadi pembumian. Okey. Jadi bila kita nak tunjuk macam mana arus elektrik okey. Mula-mula kita switch on ataupun kita buka penjana Venn diagram ni. Okey, bila kita buka akan terkumpulnya cas-cas positif di sini. Okay, so terkumpullah cas positif, 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 positif. Okey, so bila terkumpul cas positif di sini di bumi, okey, kita ada cas negatif. Okey, so apa yang berlaku? Kita belajar sebelum ni kan, cas negatif akan tertarik kepada cas positif. Jadi yang negatif ni pun akan bergerak melalui galvanometer, lalu pergi ke sana dan berjumpa dengan cas-cas positif. Okey, jadi bila cas negatif ni bergerak, inilah kita sebut sebagai arus elektrik. Okey, pergerakan elektron. Okey, tetapi pergerakan elektron ini bukan pergerakan arus dia. Okey, pergerakan elektron akan menghasilkan arus elektrik dan arus elektrik itu dia bergerak bertentangan. Jadi kalau elektron ni bergerak ke sini menuju galvanometer, menuju ke Venn diagram, arus elektrik akan terbalik. Okey, dia mai ke sini, kemudian arus akan terbalik. Okey, dan dia akan pergi ke arah pipe balik. Okey, jadi ingatlah arus elektrik ni terhasil apabila cas negatif bergerak. Okey, dan bila dia bergerak dia menghasilkan arus elektrik dan arus elektrik bergerak bertentangan daripada pergerakan elektron. Okey, so ini pergerakan elektron. Terhasil arus, jadi arus akan bergerak patah balik. Okey, so ingat arus elektrik bergerak apabila elektron bergerak dan terhasillah arus elektrik yang bergerak bertentangan. Okey. Okey, so kita nak tengok apa yang boleh mengukur kuantiti elektrik. Okey, kita ada dua alat untuk kita mengukur. Kita ada yang atas ni adalah ammeter. Okey, dan nak cam dia ada tulis A kat dalam dia punya meter ni. Okey, ammeter. Kemudian kita ada voltmeter. Okey, kita nak cam dia pun sama, ada huruf V dekat dalam ni. Okey, ammeter ni dia mengukur apa? Okey, pengaliran arus elektrik dapat diukur dengan menggunakan ammeter. Okey, pengaliran arus elektrik. Maksudnya kalau ada aliran arus elektrik, ammeter ni boleh ukur. Okey, dia ukur pengaliran arus elektrik. Okey, dan unit SI dia adalah ampere ataupun A. Okey, ampere ataupun A. Jadi ammeter ukur apa? Dia ukur pengaliran. Ingat, pengaliran arus elektrik. Okey, dia ukur yang ni. Okey, so kalau ada aliran arus elektrik, dia akan ukur. Okey, voltmeter pula. Okay, kita tengok voltmeter ukur apa. Dia mengukur beza upaya antara dua titik. Okey, jadi sebenarnya voltmeter ni dia mengukur satu benda yang kita sebut sebagai voltan. Okey, voltan ni apa? Okey, voltan ni dia adalah keupayaan untuk menggerakkan arus elektrik. Kemampuan dia nak menggerakkan arus yang tadi ni. Okey, so ammeter ataupun arus elektrik, ammeter mengukur arus elektrik. Okey, pengaliran arus elektrik.
Voltmeter dia mengukur voltan, di mana dia mengukur keupayaan untuk kita gerakkan arus elektrik tadi tu. Okay, nak bagi arus elektrik tu bergerak. Okay, so ini voltan diukur oleh voltmeter dan unit dia adalah V. Okay, ammeter dia mengukur arus elektrik dan unit dia adalah A. Okay. Okey, jadi kita tengok detail kat sini di dalam buku teks kamu. Okey, tengok aktiviti yang untuk arus elektrik. Okey, so kita sambungkan. So tengok kat sini. Yang ni lah dalam bahagian switch dalam rumah kamu ni. Okey. Ni lah dia, switch dalam rumah ni. Okey, jadi kalau dia terangkat macam ni, nampak macam dia terbuka kan. Kalau kita buka switch, patutnya buka switch nyala, tapi nampak macam terbuka. Tapi yang ni sebenarnya kita arus elektrik tidak mengalir. Okey, sebab dia tak connect. Okey, so yang ni switch. Okey, yang ni adalah ammeter. Okey, dia nak mengukur arus elektrik. Okey, yang ni adalah pemegang sel kering. Okey, dan ni mentol. Kemudian di sini kita ada mulut. Mulut apa? Mulut buaya. Okey, ini adalah sel kering. Okey, jadi kita susun macam ni lah, sambung. Okey, ammeter sambung dekat mentol, mentol sambung dekat bateri, bateri sambung dekat switch, switch sambung dekat ammeter. Okey, jadi kita nak ukur arus elektrik. Okey, jadi kita nak tengok lah kalau bilangan sel kering ni bertambah, apa jadi pada arus elektrik, apa jadi pada pengaliran arus elektrik. Okey, so lah ni dia tak menyala lagi lah lampu sebab kita tak tutup lagi switch ni, kita tak bagi dia connect lagi. Okey, so bila kita tutup saja, okey, kita tutup sahaja switch ataupun kita connect, tiba-tiba switch ni berubah. Sebab cikgu tak jumpa switch yang sama. Okey, jadi kita katup dia terus connect, nampak? Okey, bila dia connect, lampu akan menyala, mentol akan menyala sebab arus elektrik mengalir. Okey, jadi bila kita pasangkan sel kering satu, okey, lampu dia menyala macam ni, dan ammeter ni daripada tadi kosong, okey, tadi kosong, ammeter ni akan bergerak ke kanan, menunjukkan ada arus elektrik. Ini tak nampak lah, saya ubah lah. Okay, dia jarum ammeter tu pergi ke kanan. Okay, daripada dia duduk tanah bergerak pergi ke kanan, menunjukkan arus elektrik mengalir. Okay, kemudian kita tambah lagi sel kering. Okay, sel kering kita tambah. Apalah cikgu ni. Tambah lagi sel kering kepada 2. Okay, tambah. Okay, bila tambah sel kering kepada 2, lampu ni menyala lagi cerah. Okay, dan jarum ammeter ni asalnya dia duduk tang tu. Okey, dia akan bergerak lagi ke kanan. Okey, maksudnya arus elektrik tu semakin besar. Okey, so semakin bertambah sel kering ni, semakin besar arus elektrik dan semakin menyala terang mentol yang kita sambungkan. Okey, so ini untuk pengukuran arus elektrik, kita guna ammeter. Okey, so seterusnya kita nak tengok voltmeter pula. Okey, ni kalau kita nak sambung voltmeter, cuba tengok voltmeter disambung macam mana. Okey, tadi kalau ammeter disambung macam ni kan, disambung semua sekali kan, tak ada pun bercabang-cabang semua. Tapi voltmeter, cuba tengok, voltmeter ni dia nak connect dengan lampu je, dia tak mau pergi campur orang lain. Okey, dia connect dengan lampu je, seorang-seorang dia. Hak lain bersambung macam biasa. Okey, voltmeter ni je dia tak mau. So voltmeter perlu dipasang macam ni. Okey, jadi voltmeter pun sama, kita guna litar yang sama. Okey, which is di sini switch. Switch ni masih terbuka, so dia tak connect lagi lah, arus elektrik tu tak mengalir lagi. Kemudian ini adalah voltmeter dan dia mengukur voltan. Okey, yang ni adalah pemegang sel kering. Ni sel kering. Okay, ni mulut
buaya. Okey, ni mentol. Okey, jadi eksperimen ni kita nak aktiviti nak tengok pengaliran voltan pula. Okey. Jadi kita nak tengok bila kita switch on, asalnya ni kosong kan? Okey, kita switch on. Apa terjadi? Bila switch on, lampu menyala. Dan apa terjadi kepada jarum voltmeter? Jarum voltmeter asalnya kosong ni, dia akan ke kanan. Okey, dia akan ke kanan. Maksudnya mungkin bacaan kat sini 2.5 volt. Okey, kemudian kita tambah lagi sel kering kepada 2. Lampu menyala lagi terang dan jarum voltmeter juga akan bergerak ke kanan, semakin ke kanan lagi. Tadi 2.5, dia akan bergerak lagi ke 4. Okey, jadi sama macam ammeter, semakin kita tambah sel kering ni, semakin tak bertambah voltan dan semakin bertambah juga kecerahan mentol. Okey, maksudnya kalau kita tambah sumber tenaga, daya upaya, keupayaan untuk mengalirkan arus elektrik pun bertambah. Okey, so tadi ammeter dan ini adalah voltmeter. Ammeter mengukur pengaliran arus elektrik. Okey, voltmeter mengukur keupayaan untuk mengalirkan arus elektrik, okey, ataupun untuk menggerakkan arus elektrik tersebut. Okey, so kita nak jumpa satu lagi. Tadi kita dah tengok arus. Okey, arus kita guna ampere. Okey, kita guna ammeter dan dia punya unit dia adalah ampere. Okey, kita dah tengok arus. Kemudian kita juga dah tengok voltan. Okey, voltan kita ukur guna voltmeter dan kita nak tengoklah ni rintangan. Okey, rintangan ni dia adalah keupayaan sesuatu konduktor untuk menghadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya. Okey, jadi nama pun rintangan, dia akan menentang arus elektrik. Okey, so unit bagi rintangan ialah ohm. Okey, so tadi arus ampere, voltan voltmeter, so rintangan kita guna ohm. Okey, so perintang piawai, so kita ada dua jenis perintang, iaitu perintang tetap dan perintang boleh diubah. Okey, jadi cikgu tunjukkan kamu perintang tetap dan perintang boleh diubah dulu rupa dia macam mana. Okey, jadi di sebelah kiri ni perintang tetap. Okey, perintang tetap ni dia tak boleh ubah-ubah lah dia punya kadar rintangan dia tu. Okey, yang sebelah kanan ni perintang boleh ubah. Okey, ataupun nama yang lain dia adalah rheostat. Okey, nampak dekat sini dia punya macam warna hitam ni kan. Yang warna hitam ni lah boleh ubah kiri dan kanan. Dekat bawah ni macam dawai tau. Okey, jadi semakin kita tarik dia ke belakang, semakin panjang dawai ni, semakin besar rintangan dia. Okey, jadi kalau kita rapatkan ke sini, dia semakin kecil dawai yang dia kena tu, semakin kecil lah rintangan dia. Okey, so adjust dia dekat sini lah. Okey. Okey, jadi yang ni kita nak tengok. Okey. Dia punya hubungan dia. Okey. Jadi bila di sini kita ada ammeter, kita tengok dalam buku teks Okey, ammeter. Kemudian kita ada klip buaya lah macam biasa. Okey, di sini sel kering dan di sini pemegang sel. Kita ada dawai. Okey, paku tekan. Kemudian kita ada pembaris untuk kita ukur berapa panjang kita tarik joki ni. Okey, kemudian di sini kita gunakan dawai nikrom. Okey, dawai nikrom ni adalah perintang kita. Okey, dawai nikrom ni berfungsi sebagai perintang. Okey, jadi kalau lah kata joki tu duduk sampai takat ni, maksudnya perintang kita sampai takat ni lah. Ni perintang kita. Okey, so mula-mula kita pasang macam ni dan kita rekodkan bacaan ammeter. Okey, so contoh dia macam ni mula-mula. Okey, dia punya bacaan kita sambung terus kan. Okey, bacaan dia mungkin di sinilah. Okey, jadi bila kita panjangkan lagi joki, kita tarik joki ni pada tangan ni. Okey, so apa jadi pada dawai nikrom ni? Dawai nikrom ni jadi lagi panjang lah kan. Okey, so dan kita ukur lah, maksudnya dia makin panjang. Ammeter ni akan beralih ke sebelah kiri. Okey, dia akan beralih ke sebelah kiri. Kenapa macam tu? Okey.
dia beralih ke sebelah kiri. Okay. Asalnya dia duduk tangan ni kan, dia pergi ke belah kiri. Maksudnya bacaan emitter tu jadi semakin kecil. Okay. Sebab apa? Sebab perintang dia jadi lagi besar. Okay, cikgu bagi satu analogi lah pada kamu kan. Okay, contoh Okay, contoh cikgu bagi satu contoh paip ayak lah. Okay, so ni paip ayak. Okay, ni kepala paip. Macam mana nak kepala paip? Okay, sini kepala paip kita sambung. Okay, bila kita buka je paip, okay, mula-mula kita tak berubah apa dekat situ. Okay, so ayak paip pun mengalir dengan banyak. Okay, ayak paip mengalir dengan banyak. Ni kita anggap sebagai arus elektrik lah. Okay, dia mengalir banyak lah. Okay, tiba-tiba kita tambah perintang kat dia. Perintang cikgu analogikan sebagai batu. Okay, jadi mula-mula cikgu letak batu kecil sini. Okay, so ayak ni akan masih mengalir, okay, tetapi semakin kecil lah daripada sebelum ni. Okay, so cikgu tambah lagi batu yang lagi besar, perintang lagi besar lah. So air tu akan menjadi semakin kecil sebab halangan dia semakin besar. Okay, jadi semakin besar perintang, okay, rintangan dia, semakin kecil arus elektrik yang boleh mengalir. Sebab perintang ni memang fungsi dia untuk menghalang arus elektrik. Okey, so cikgu harap boleh lah. Okey. Okey, jadi tunggu arahan daripada cikgu apa yang akan kita buat selepas ini di dalam grup WhatsApp kita. Okey. So inilah dia, okey. Yang kamu akan yang kita dah buat tadi itulah. Okey. Yang ni, okey. So tunggu arahan cikgu untuk next punya tugasan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.